Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata 'imaduddin wa ja'alaha min rajil as-salikin wa ja'alahu qurrata 'ainin lil musallin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma rzuqna rahma wa ilma wa hikmata wa 'aqla bi rahmatika ya rabbal Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma layyin wafiq fasih lisani qira'atul Qur'an mahdi wal azkar wal ad'iyah wa tabah rahmatika ya rahman. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil 'azim wa ma kana al-mu'minu liyunfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa yunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Dan tidaklah ini betul dan itu orang yang beriman yang keluar semuanya yang berperang hari itu hendaklah keluar sebahagian saja dari tiap-tiap di antara mereka supaya orang yang tinggal itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam agama. Jangan supaya mereka mendapat mengajar kaumnya yang perlu berjuang. Bila orang itu kembali kepada mereka, mudah-mudahan mereka mendapat bijak-bijak ini melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita berdoa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selesai sembahyang. Selesai sembahyang maghrib, kita sedikit ada ini itu tazkir, peringatan. Terlagi kita dekat dengan Allah, kita tak lama dah di bulan ni lah kita perbanyakkan amal kita. Bila kita bertemu dengan Allah, dia menjadi kebiasaan dan menjadi payah dan sebagainya. Jadi mari kita sambung sikit berkaitan kita ni kita nak ambil tajuk ni lah tajuk yang kita sebut sebelum ni berkaitan dengan jadi bahas fadlun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlih, itu bab menyatakan hakikat ilmu dan fiqh dan kelebihannya. Jadi kita duduk penghujung sebelum kita masuk pada fasa yang baru, faslun fi niyyati fi halil ta'lim, itu menyatakan niat tak kala belajar apa ni. Di mana ni kita sebut iaitu akhir iaitu berkaitan hadis Nabi, kelebihan orang yang mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'um fidarain amin fa'ala. Jadi kita tengok maka kita ambil sedikit daripada atas sikit sebelum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut maka mencapai ia akan barang yang memberi manfaatnya. Itu dia tengok ni. Itu bagi yang kedua di atas. Kusur 7 itu bagi yang ke-6. Maka mencapai ia seseorang akan barang yang memberi manfaat
tadi soalan ini. Jadi kita boleh faham bila seorang tu dia belajar, dia memahami betul berkaitan ilmu, dia tahu berkaitan kelebihan dunia, apatah lagi berkaitan akhirah, kerana dia tahu dunia dan akhirah itu berlawanan. Jadi sudah tentulah orang yang bijak, dikatanya dia akan pilih barang yang kekal. Dia meninggal yang kekal yang akan binasa, kerana dia nak ambil yang kekal tadi lah. Maka bila dia nak ambil yang kekal, kita ulang sikit di atas tu, sudah tentulah bagi seorang manusia tu dia lupa manusia daripada mengenal dirinya, mengenal rumah apa binasa semua yang ada pada diri kita. Dan dia kena kenal juga barang seorang, dia mengenal juga barang yang bermanfaat. Akan dia seorang tu daripada ibadat-ibadat kena kenal ibadat-ibadat dan ketaatan. Jadi ibadat sembahyang, ibadat zahir yang kita buat ni, yang kita mudah panggil Islam ni lah. Islam ni iaitu amalan-amalan zahir kita. Apalagi berkaitan puasa nanti, kita tahu berkaitan dengan sembahyang, kita tahu sebab ini sebuah sembahyang saja panjang ni. Apatah lagi berkaitan dengan rukun-rukun dibahas. Bunyi kalau kita tengok dalam kitab-kitab berkaitan sembahyang ni, dia bahas berkaitan syarat kita suci daripada hadas. Jadi tak berhubung, kita ni tak bagi berhubung dengan najis. Maka kalau disebut, terkeluarlah apa yang bersambung. Contohnya setengah, kalau kita tengok orang yang betul-betul menjaga, panggil syahid, dia syahid sangat, tidak bakal mikrofon, tidak bakal benda itulah telinga tu, dia bakal juga itu otak kerja dia, dia lebih bakal benda kiri, jadi tinggi mayat tepi, katanya tak berhubung dengan najis. Kalau kita bakar begini berhubungan najis, kan najis, setengah tu, padahal dibahas dalam setengah kita tu, ada kita menjadi masalah. Ada perkara yang kita tak nampak, tak perlu lah. Kalau setengah tu dikira wayar ni sambung masuk dalam disicok, dekat sicok dan sebagainya, mungkin dah sah sebenarnya kita. Itu ada orang gitu. Jadi dalam setengah kitab disebut perbahasan ni tak menjadi masalah. Inilah bila orang setengah tu bukan situ. Jadi perbahasan ibadat-ibadat ketaatan perlu kita tahu. Jadi dan mengenal barang yang mudarat kena tahu, yang kecil-kecil jahat-jahat tu dunia dan akhirat. Maka nak masuk situ, maka mencapai ialah seorang akan barang yang bermanfaat. Bila dah tahu dunia kena, akhirat kena, maka dengan sendirinya dia campailah maksud yang disebut maksud pada ketaatan tadi. Kalau dia dah tahu, maka tidak mencapai lah. Bila dia dah tahu manfaat gini, hak jahat gini, hak keji gini, hak buruk gini, dia dah sampai. Kata Muslim rahimahullah ta'ala, dia sampai mana? Itu yang memberi manfaatnya. Jadi bila dia tahu kebukan, dapat juga manfaat daripada dia. Itu dia boleh elok orang jahat punya, maka dia dapat manfaat situ. Bila dia dapat, dia tahu kelebihan semayang gini, semayang betul gini, hak betul gini, sujud gini, gini dah najis, hak gini najis, hak ni soft semayang sebagainya, hak ni batal puasa, maka hak tu juga memberi manfaat tadi, maka mencapai dia tadi. Itu disebut kalau rahimahullah sah. Sah menjadi menjauhi dia akan barang mudarat. Sah dia supaya tidak akannya seorang dan ilmu seorang itu jadi hujah atasnya. Kita nak di situ atasnya.
Jadi akal kita Allah Ta'ala bagi, walaupun akal kita tak nampak, tapi mesti mesti manusia percaya sudah tu ada akal. Sebab kalau kita pula dipanggil pula otak, belah kepala, tidak akan temu akal. Akal ni sebuah benda yang tak nampak, tapi dia ada. Jadi akal ni lah Allah Ta'ala beri kepada kita yang membezakan kita dengan binatang. Jadi kita ada beza mana baik, mana buruk, mana manfaat, mana mudarat. Kita boleh beza. Jadi kalau tidak guna, maka dia akan menjadi dikata hujah. Begitu juga ilmu yang kita tahu sedikit sebanyak berkaitan ibadat-ibadat. Dia tahu kelebihan kalau buat sembahyang, kalau buat rukun sembahyang tak jaga, tak sah sembahyang dia. Syarat begitu juga, kalau tak cukup syarat, maka tak sah sembahyang dia. Dan dia tahu berkaitan sunat, tapi dia tak mau buat, itu hak dia lah, tapi rugi dia akan cari-cari bila bertemu dengan Allah SWT. Kerana dia tahu sembahyang yang sempurna ialah dia sempurna pada yang disebut hukum, fardu ini disebut hukum lah, dan syarat-syarat kena sempurna, dan dia tambah berkaitan syarat, itu sunatnya. Jadi sunat tu masuk sunat arba'ah dan sunat sunat arba'ah dia kalau dah buat dia kena ganti dengan sujud sahwi. Sunat tu tak perlu, tapi nak dapat sembahyang yang sempurna mesti dia mengakui semua perbuatan tadi. Itu disebut. Jadi kalau dah tidak buat apatah hukum maka ditinggal apatah ilmu yang ditahu menjadi tidak molek, maka menjadi bertambahlah, ia kata bertambah-tambahlah seksanya, seksa seorang tadi. Dia tahu benda tu halal, haram, tapi nak buat juga. Dia tahu benda tu bila dia buat tak berlaku adil, tapi dia buat juga demi semata-mata dengan tujuan maksud kehendak dia tu, maka akal dia akan menjadi saksi, jadi hujah tadi. Ilmu yang dia tahu sedikit sebanyak tu menjadi hujah, dia menjadi bertambah-tambah seksa dia. Ini dah dipanggil jadi penak tu, jadi penak, jadi hujah tu. Jadi dalil, hujah ni dipanggil dalil, bukti. Akal ilmu tu akan jadi hujah dia seesok, itu disebut. Dan kita dah sebut sebelum ni, kita doa Allahumma, disebut situ Allahumma dipanggil hujah atasnya. Atasnya tu nisbah hak tak molek lah, ala, atasnya tu kalau bahasa Arab dipanggil ala. Jadi Allahumma ja'al Quran hujjatan lana, dipanggil lam tu ada lam lil manfaah, itu bagi dia, dibagi dia tu dia dapat manfaat. Kalau ala ni, ala situ kalau kita ada terjemah bahasa Arab tu atasnya tu dia jadi ala alaihi, tapi bahasa Melayu atasnya maknanya. Jadi atasnya tu, atasnya nisbah mana, iaitu nisbah dia akan dapat mudarat. Dia mudarat. Sebab itulah kita minta, kita berdoa kepada Allah supaya Quran ni dia jadi hujjah lana, hujjatan lana, lam, tidak boleh nak kata gini, ya Allah ta'ala, ya Allah, ya Tuhan aku jadikan Quran ini sebagai hujjah ke atas kami. Dari baca kaedah bahasa Arab itu, jadi dia macam Quran ni seolah-olah menjadi penghalang dari dia, disebabkan perbuatan dia tadi. Jadi wala taj'al Quran hujjatan alaina. Kalau disebut wala depan tu, mesti disebut ala alai di belakang tu. Itu disebut, kalau kita tengok disebut bahasa Arab disebut itu. Jadi Quran dipanggil akal dan ilmu dia tu, dia jadi tekan, dia dah straight dah. Seorang tu dia ada satu masalah, dia ada masalah ini begitu, masalah ni. Kalau dia pula tekanan dan lain, sehingga dia dah terkawal kalu, tidak ada iman dan
dipanggil ketakwaan tadi, sehingga dia bunuh diri dan sebagainya. Tapi orang ni tak, dia akan terseksa dengan sangat, dia sebut. Dan kita berlindung dengan Allah daripada mukanya dan seksanya. Sedangkan kita disuruh berlindung dengan Allah daripada mukanya dan seksaan Allah. Itu. Dan hanya sungguh yang telah datang menyatakan kemegahan ilmu. Telah datang ni kemegahan ilmu dan kelebihannya. Jadi ilmu ni ada bungkah dia. Ilmu ni ada lebih dia. Sebab itulah setengah orang dia tengok, tak kira lah orang yang ilmu dengan orang ilmu, orang bawah dengan bawah, orang biasa dengan biasa, dipanggil tidak boleh sekali dia dipanggil hal hasad, dengki. Sebab dia tak tahu seorang tu nak dapat ilmu dengan penat tadi, dengan lelah tadi, dengan ujian, dengan sebagainya, penat, dengan payah, maka bila hasil daripada keberkatan yang dia belajar itu, ilmu itu menjadi mogah pada dia. Ilmu itu menjadi kelebihan untuk dia. Kita tengok orang nisbah belajar ilmu ada kelebihan dia, ada kemogahannya. Bukan disebut diambil, tapi itulah yang disebut, yang dibahas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tidak boleh ada istilah dipanggil al-hasad dan dengki. Dan kelebihan itu oleh kalau belajar bahasa Arab bila lepas tu panggil fa'il lah, oleh siapa? Itu berapa banyak daripada ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih lagi masyhur. Itu jadi kita boleh tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dalam yang disebut dalam Quran, firman Allah Taala melalui qala Allah qala Rasul. Itu banyak. Ini didatangkan hadis Nabi, iaitu setengah daripadanya itu pada banyak tadi, barang yang banyak tadi diriwayatkan oleh Abi Darda radhiyallahu anhu, bahawasanya berkata ia Abu Darda, Abi Darda bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu didatangkan hadis Nabi ni, iaitu apa dia? Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman berarti ilma salaka Allah bihi. Ada jalan lain panggil sahalallah, ini salaka Allah bihi tariqan min turuqil jannah. Turuqi asal perkataan tariq ini jadi jamak, jalan-jalan. Turuqil jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha litalibil ilmi wa innal ilma yastaghfir lahu man fis samawati wal ardi wal hitani fi jawfil ma'i wa inna fadlal 'alimi macam alimi itu alal jahili kafadlil qamari lailatul badri ala sa'iril kawakibi wa innal ulama'a warasatul anbiya'i fa innal anbiya'a. Biasa kalau masuk gunung tu tasydid dia kena panggil nasab ni fathah. Bahasa Arab ni kita tak boleh sebut fathah. Ini kena bawa ni kasrah, ini nama istilah. Dia ada panggilan di sini. Al-fathatu an-nasbu. Itu kena nasab ni maknanya kena bagi atas. Al-fathatu an-nasbu. Al-dhammatu ar-rafa'. Ini kena rafa', maknanya bagi depan lah. Apa lagi? Al-kasratu al-jarru, itu kena ja ni maknanya kena bagi bawah. As-sukun bagi panggil sukun, panggil jazam. Al-jazm itu mati tak boleh lah. Jadi kena mati bagi itu, ini sebab itu. Fa idal anbiya lam yuwarithu
yuwarithu tasydid atau waw, lam yuwarithu dinaran wala dirhaman berarti nak berarti kalau Quran bagi makhluk lah hama. Jadi kalau nak sambung wala dirhaman fa innama warasul ilma faman akhadha faqad akhadha bihadhi wafir. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam bahasa ini itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sesiapa yang berjalan ia sesiapa balik siapa tadi dia berjalan betul pada suatu jalan menututi ia sesiapa tadi padanya itu pada suatu jalan akan ilmu nescaya berjalan oleh Allah akan sesiapa tadilah cari tadi pada satu jalan daripada jalan-jalan banyak jalan tempat kita panggil turuk jalan-jalan dan bahawasanya malaikat menghantar malaikat tadi menghantar orang tadi akan sayapnya dan bahawasanya menghantar dan malaikat menghantar malaikat tadi akan sayapnya bagi siapa? Orang yang menuntut ilmu tidak ampun dan bahawasanya orang yang alim itu meminta ampun bagi orang tadi bagi orang yang alim tadi oleh mereka yang di dalam 7 petala langit dan bumi. Jadi setiap langit itu ada penduduk. Jika langit itu penduduk 37, bumi pun ada lapisannya, ada makhluk di atas situ. Petala langit, 7 petala langit dan bumi dan ikan-ikan di dalam dipanggil pitan air, dalam air dipanggil disebut tu wa inna wahidani kita sebut bersama ikan jadi ikan ni dia sebuah hitam hijau dalam takungan dalam patah ikan hidup mana iaitu dan bahawasanya kelebihan semua itu minta ampun tadi Pak langit, Pak 7 tadi, Pak duduk binatang, ikan, semua bumi itu dia akan minta ampun. Dan bahawasanya kelebihan orang yang alim atas orang yang jahil itu seperti kelebihan bulan pada penuh, malam penuh purnama atas kena bintang-bintang. Jadi bintang tu jauh macam orang biasa tu kalau ada bulan tak nampak kita itu bulan-bulan wangi cerah itu disebut. Dan bahawasanya orang yang alim itu waris bagi nabi-nabi. Sebab apa itu maka dalam Nabi sebut kerana bahawasanya nabi-nabi itu tiada mempersakai tinggal sakalah mereka itu nabi-nabi akan bina dan tiada pula dirham pula dan hanya semuanya mempersakai mereka itu nabi tadi akan ilmu. Maka siapa yang mengambil akan ilmu maka hanya sungguhnya mengambil dia tadi orang tadi untuk ilmu tu dengan hamba yang sempurna hawzin wafir. Ini nisbah kalau kita belajar maknanya kita ambil mempersakai, kita ambil apa peninggalan Nabi kita Muhammad SAW itu. Ini kelebihan itu
Itu sebut pitan. Pitan tadi ikan pun di dalam dipanggil jauh dalam tu kita payah biasa tengok ikan-ikan di atas kalau dulu orang pun istighfar kampung dalam, kalau kita tengok dalam video ataupun TV dan sebagainya, kita tengok ikan-ikan sebenarnya dia minta ampun. Itu kelebihan orang yang mencari ilmu. Maka dalam hadis Nabi SAW jelas kepada kita, iaitu bila siapa mencari setengah disebut tadi, man salaka tariqan yatlubu fihi, siapa yang cari berjalan dicari ilmu tadi, maka disebut salaka yatlubu fihi ilma salaka Allah. Jadi Allah Ta'ala nisbah alilah disebut sahala ni maknanya mudah. Dia nak ke syurga tu mudah. Sebab apa? Sebab ilmu tu lah penunjuk dia. Itu ni hadis mana dipanggil mukadimah sebagai orang yang belajar, dia akan masukkan hadis ni. Jadi orang yang menempuhi, siapa yang menempuhi suatu jalan, dia nak tujuan apa? Untuk tuntut ilmu. Kena tanya juga tujuan apa? Nak tuntut ilmu. Niat daripada rumah lagi dia dah pasang tu. Tujuan dia hari ni, tujuan nak sembahyang berjamaah. Lepas tu nak tuntut ilmu sikit sebanyak. Nescaya ilmu berjalan oleh Allah akan dia. Allah Ta'ala akan berjalan dia tu pada satu jalan daripada jalan-jalan. Jalan apa? Iaitu jalan ke syurga. Jalan ke syurga. Jadi Allah Ta'ala bagi dia masuk syurga di situ maksudnya. Sebab asbab dia nak cari ilmu Allah. Dengan ilmu itulah dia dapat buang kejahilan dan dia boleh membuat ibadat dengan betul. Walaupun dia dah tahu kelebihan sembahyang, kelebihan puasa, kelebihan solat berjamaah, kelebihan tu, tapi dia tak tahu secara mendalam tanpa ada ilmu. Bila dia ada ilmu, dia tahu, maka itulah tepat apa yang kita baca sebelum ni, iaitu syarah pada syair sebelum tu. Dia baik dah, tapi bila dia buat semakin baik. Itulah dia kata terlebih betul yang betul. Dia bukan sekadar dapat kebajikan, dia dapat takut kepada Allah, dan dia boleh terlebih betul daripada yang betul. Dia boleh betul kat mana dah betul dah sebelum ni, betul apa baik dah. Itu pesan dia. Dan kalau tengok dalam hadis ini juga, orang yang alim itu, orang yang berilmu tu meminta ampun, meminta ampun baginya itu orang yang betul tadi. Dapat dia bukan malaikat. Malaikat kita dah nampak sayap dia, dengan sayap malaikat dia menaungi. Dan kalau orang yang alim itu minta ampun, dia dapat ampun pula oleh mereka yang di dalam 7 petala langit. Kita gali-gali dalam temu binatang ni, ada ni, dan setiap langit tu ada penduduk. Kita tengok jawapan ini, barang yang ada kok duduk antara 7 petala langit, kok ada dalam langit, kok ada antara langit bumi, semuanya berdoa-doa dengan istighfar. Istighfar di sini maknanya meminta ampun. Dapat ampunan, itu dia. Dan ikan pula tadi dan bahawasanya kelebihan orang yang alim atas ni, kata sabda Nabi SAW, jahit itu seperti kelebihan bulan purnama penuh atas sekalian bintang. Jadi tengoklah, sebut tadi kalau baginya bulan purnama, bintang dan nampak, nampak juga tapi tak nampak ni. Itu kelebihan dia. Nabi-Nabi kita nampak, orang Nabi tak tinggal apa,
Kalau tengok dalam hadisnya ni, inilah kerana sebab apa Nabi tak tinggal, Nabi hanya tinggal ini sebab ilmu. Dan bahasa Nabi tidak saka. Dia tidak saka, dia nak tak, dia raham tak, cukuplah ilmu. Jadi kita tak misbah, walaupun kita sebut dalam hadis balighu anni sallu kama bukan sallu kama ra'aitumuni usalli. Bila para sahabat Nabi, orang yang dari Yaman ni bertemu nak tengok Nabi SAW semayang, Nabi ajak dia tengok. Lepas tu Nabi suruh balik, temu dengan puak-puak dia balik semula. Nabi besar sallu semayang, kamu tengok sebagaimana aku semayang. Jadi itulah tengok Nabi semayang. Cara Nabi semayang melalui ilmu, dan ilmu ada sesuatu yang tak dapat kita nak lihat itu. Dia sebut dalam tu sebuah rukun qalbi, iaitu hati, niat, tidak apa macam mana. Dia perlu pada belajar. Jadi kalaulah ni sebuah hukum fi'li, perbuatan, bacaan kita boleh tengok, perbuatan kita tengok, Nabi rokok, Nabi sujud macam mana, tapi niat tak boleh kita nampak. Jadi lebih kepada dipanggil musyahadah ataupun berilmu dengan ilmu itu. Jadi barang siapa yang mengambil akal dia disebut dalam hadis, maka hanya semuanya mengambil dia dengan hamba yang sempurna, dapatlah buat semua. Yang hakikat ilmu dia dapat. Jadi ilmu ni lah dipanggil juga rezeki. Rezeki batin. Kalau panggil rezeki batin, rezeki zahir kita biasa nampak sama dah. Hari-hari kita dulu untuk makan, duit, sebagainya, harta, tu rezeki zahir tu. Rezeki batin ilmu. Sebab apa? Sebab ilmu kita tak nampak. Tak ada orang nampak. Sebab tu dia setengah orang tak nampak tu jadi nak mari teriak, nak tunjuk saya banyak baju ni kita. Sebab tak nampak. Jadi itu. Jadi dia sebuah ilmu tu lah. Bila tak nampak, maka perlu kita hargai, kerana dia adalah disebut sebagai dipanggil rezeki batin. Itu sebab itulah nisbah belajar tu dia ada dia ada bacaan, doanya dan sebagainya. Jadi itulah, kalau kita tengok dalam mana hadis Nabi SAW, dia akan masuk hadis ni. Dia akan dapat, bila dapat ilmu dia akan dapat habuan yang penuh. Itu disebut. Dan kalau kita tengok dalam kitab-kitab lain, banyak manfaat. Sebab itulah disebut dalam hadis Nabi SAW, sebab kita nak ilmu, nak ambil pesakit Nabi ni, kita kena berdoa. Selain kita belajar, kita kena doa juga. Antaranya disebut dalam hadis Nabi, riwayat Ummu Salamah, yang Nabi SAW selalu Nabi SAW selalu baca. Kalau kita tak boleh ingat bahasa Arab, kita baca bahasa Melayu. Wa inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berilah aku ilmu yang manfaat. Ya Allah, berilah aku ilmu manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Berilah aku ilmu yang manfaat. Wa rizqan thayyibah. Rezeki yang baik. Bila orang lihat lagi rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala. Dan amalan yang diterima. Itu. Jadi inilah ilmu. Memang Nabi SAW ajar kita supaya kita minta. Selain kita usaha, kita pergi belajar, kita kena minta juga bila dapat ilmu. Jadi ilmu ini kadang-kadang tak semestinya kita mari dapat ilmu satu hal, tiba-tiba di tengah-tengah kita bertemu dengan siapa, kita dapat ilmu yang manfaat. Itu disebut. Bukan dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW kana yaqulu idza shalla subh hina yusallimu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ini Nabi SAW baca, sedangkan
kita baca kitab sebelum ni, nak banding ilmu kita dengan ilmu Nabi macam mana. Nabi setiap tu sentiasa berdoa, Rabbizni ilmah, hai Tuhan tambahlah aku ilmu. Itu disebut dua kali disebut dalam Nabi. Orang Nabi bila selesai sembahyang subuh, bila Nabi solat, baginda solat subuh, ketika memberi salam, ketika memberi salam baginda baca ini sebelum tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini disebut. Jadi hadis ini jelas kita ia menunjukkan kepada kita supaya kita mohon kepada Allah agar diberi ilmu manfaat. Kerana kesan daripada ilmu manfaat inilah kita dapat beramal, dapat ilmu, dapat beramal, dan amalan yang mutaqabbal yang diterima oleh Allah SWT. Itulah amalan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah, bahkan Allah Ta'ala terima, dan dia akan memberi kesan pada hidup kita, iaitu kejayaan di dunia, begitu juga yaumul akhirah. Itulah yang menguatkan kita akan sambung balik pada rasulun fi niyati ahli ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdulillah wa ni'amuka mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik wa la ilaha illa anta al-hayyul wa taqabbal ba'dika wa ma'asum. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.